Mengekal tarif elektrik bantu kos pengeluaran, tarik lebih ramai pelabur. Fokus dari Bumi Kenyalang itu akan diperincikan oleh Vanessa Marin. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Miza. Sarawak masih mengekalkan tarif elektrik untuk membantu kos pengeluaran yang ditanggung sektor perindustrian di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, langkah ini juga untuk menarik lebih ramai pelabur luar bekerjasama dengan kerajaan dalam pelbagai sektor. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu tarif elektrik yang masih rendah memudahkan pelabur untuk membina loji serta mengurangkan kos penggunaan teknologi digital dalam sektor perindustrian sekaligus dapat menyumbang kepada ekonomi negeri. Pendekatan ini selari dengan usaha kerajaan untuk membangunkan sektor ekonomi baharu yang mesra alam seperti alga, karbon dan hidrogen. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Bersekutu Malaysia ACCIM ke-77 di Kuching hari ini. Dalam majlis yang sama, Premier memaklumkan Sarawak mengutamakan konsep keterangkuman sosial dalam memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama diminta bersama kerajaan menyumbang idea dan kebakaran demi kemakmuran ekonomi negeri. Sarawak memerlukan generasi muda selari dengan inisiatif kerajaan ke arah kemakmuran ekonomi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ia penting kerana banyak peluang pekerjaan akan wujud selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang bakal menyaksikan ekonomi dipacu oleh data dan inovasi. Dengan kejayaan Sarawak meneroka sumber pendapatan dari sumber baharu termasuk karbon dan hidrogen yang memberi gambaran bahawa masa depan negeri ini adalah cerah. Premier Sarawak berkata demikian pada perasmian Expo Pendidikan Sarawak Anjuran Yayasan Sarawak di Kuching hari ini. Teks ucapan beliau dibaca oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Hui In. Sehubungan itu, generasi masa kini dan akan datang perlu menyedari perkara berkenaan dengan mengambil kesempatan dan peluang sedia ada agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan serta berdaya saing di pasaran kerja. Ujarnya lagi, ke arah itu Kerajaan Sarawak menubuhkan beberapa institut pengajian tinggi termasuk Universiti Swinburne, Universiti Kertin dan Universiti Teknologi Sarawak yang disediakan untuk memberi peluang kepada mereka yang gagal melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi Awam. Tambah beliau, kerajaan akan memastikan anak Sarawak berupaya melanjutkan pelajaran mereka di institut berkenaan tanpa perlu bimbang dengan masalah keuangan. Katanya, ini kerana Yayasan Sarawak mampu membiayai kos pengajian melalui skim-skim penajaan yang disediakan. Expo Pendidikan edisi kedua ini diadakan di 43 lokasi di setiap bahagian di Sarawak. Ia merupakan salah satu program outreach Yayasan Sarawak untuk menyebarkan maklumat tentang peluang-peluang pendidikan yang ada di negeri ini. Hubungan dan kerjasama negeri Sarawak dengan negara Brunei Darussalam akan terus diperkukuhkan bagi mendatangkan keuntungan bersama. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan menyatakan usaha tersebut akan memberi impak besar dalam sektor pelancongan, perniagaan serta peningkatan ekonomi kedua-dua pihak. Jelas beliau lagi, dengan keutuhan kerjasama tersebut akan dapat mengeratkan hubungan kedua-dua pihak dan memudahkan segala pelaksanaan serta perancangan yang telah disusun atur dalam memajukan pelbagai sektor dan bidang. Oleh itu, beliau berharap agar hubungan ini dapat dipertingkatkan serta dikekalkan bagi memberi manfaat dan impak positif kepada generasi akan datang. Beliau berkata demikian pada program Friendship Bridge 5 km Fun Run di Dewan Serbaguna Kampung Pahlawan Limbang. Datuk Ahmad Wang Tengah juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Jabatan Imigresen bahagian Limbang atas kejayaan penganjuran program tersebut dan ia merupakan langkah awal dalam mengeratkan hubungan kerjasama antara pelbagai pihak yang terlibat. Terdahulu, pelepasan larian sepanjang 5 km disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah. Konsert reunion Bintang Kecil membuka tirai pertandingan Bintang Kecil 2023 bagi Zon Sarawak tahun ini. Konsert yang menampilkan alumni Bintang Kecil itu akan berlangsung di Auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam ini. Kita bersama wartawan Monica Geri untuk memperincikan perkembangan di sana. Silakan Monica.
Baik, terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kuching. Jadi ketika ini saya berada di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Sebenarnya akan berlangsungnya pada malam ini penganjuran konsert reunion bintang kecil di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching ini. Jadi perinciannya kita akan bersama dengan penerbit program ini iaitu Encik Muhammad Reza Razali. Selamat petang, Encik. Ya, selamat petang. Baik, Encik. Boleh kongsikan apakah signifikannya konsert pada malam ini untuk alumni kita pada malam ini? Okey, konsert pada malam ini sebenarnya kita buat adalah sebagai pembuka tirai untuk pertandingan bintang kecil bagi tahun 2023 lah. Jadi bermula dengan konsert reunion, selepas tu di peringkat zon Sarawak, zon Sabah dan juga zon Semenanjung kita ada debaran di peringkat zon masing-masing, dan selepas selesai debaran di peringkat zon kita akan datang semua ke Kuching Sarawak untuk debaran separuh akhir, dan seterusnya kita akan pergi ke kemuncak bintang kecil lah yang dijadualkan pada 3 September 2023 ni. Jadi mungkin ada ataupun objektif utama penganjuran bintang kecil untuk tahun ini ataupun ada kelainan sedikit daripada tahun-tahun yang lain? Kalau ikut dari segi objektif penganjuran bintang kecil lah, semestinya kita nak mencungkil bakat-bakat baharu di kalangan adik-adik muda kita, dan seterusnya untuk mencari pelapis-pelapis muda lah untuk mengganti kita punya artis-artis yang dah sedia ada sekarang. Okay. Baik, Encik, boleh kongsikan siapakah antara artis alumni kita pada malam ini? Okey, untuk artis alumni kita pada malam ini, yang dari Semenanjung kita datangkan khas Hakim Rusli, Afiq Syazwan, dan daripada Sarawak kita bawakan Dewi, and then adik Ain, adik Halim dan juga adik Nur Afifah. Manakala daripada Sabah kita bawakan adik Presley Petrus dan juga adik Khairah Maisarah yang merupakan juara bintang kecil pada 2022, baru lagi tahun lepas. Okey, baik. Terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Kuching, marilah datang beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri konsert ini yang berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, kerana masuk adalah percuma bermula pukul 9 malam ini. Itu saja, sekian. Kembali pada rakan penyampai di studio. Terima kasih, Monika. Kerajaan akan terus mengadakan pelbagai program dalam usaha memupuk minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, walaupun jumlah pelajar yang mengikuti bidang itu sudah meningkat, namun masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Ke arah itu, penganjuran program seperti STEM Trailblazers Sarawak 2023 dilihat dapat membantu mencapai hasrat tersebut. Ia selari matlamat penganjurannya untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pelajar, guru dan golongan profesional membentuk minda yang kreatif dan berinovasi untuk masa depan Sarawak yang lebih baik. Cultivate the interest of STEM subject among the students. Yeah? That's the most important object. Because as we know that the number of students who are interested in STEM is increasing in Sarawak the last few years, but the rate is still not able to achieve our target yet. So that's why we need to do a lot more work so that our students have interest in the science subject. Beliau ditemui pemberita pada program STEM Trailblazers Sarawak 2023 di Universiti Kertin Malaysia Sarawak di Miri. Program 3 hari ini disertai pelbagai agensi, pihak industri, jabatan kerajaan dan institusi pengajian tinggi. Program 3 hari ini disertai pelbagai agensi, pihak industri, jabatan kerajaan dan institusi pengajian tinggi. Minggu Promosi Kesihatan Pergigian MPKP adalah satu inisiatif program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia yang memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti promosi kesihatan pergigian dalam kalangan masyarakat. Ketua Penolong Pengarah Kanan Pergigian Cawangan Penguatkuasaan, Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat dan Promosi Kesihatan Pergigian, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Ignatius Niap Tat Yuen berkata, MPKP bertujuan untuk membolehkan rakyat meningkatkan kawalan ke atas faktor-faktor penentu kesihatan mulut. Tambahnya, ini termasuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran, mengukuhkan kemahiran dan keupayaan individu, mengubah keadaan sosial dan persekitaran bagi meningkatkan status
status kesihatan mulut penduduk. Beliau berucap mewakili Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada perasmian MPKP peringkat bahagian Kuching di Batu Kawah hari ini. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pemeriksaan gigi, saringan kesihatan serta pertandingan mewarna dan bercerita. Polis Kuching berjaya menyelesaikan 7 kes berkaitan kegiatan memotong dan mencuri kabel sambungan elektrik di kawasan Gitak dan Santubong dengan tertangkapnya 2 lelaki tempatan pada Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Esmond Bahjah dalam kenyataannya berkata 2 lelaki tersebut ditahan di tepi jalan di salah sebuah kawasan perumahan di kawasan Santubong kira-kira pukul 3.55 petang. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai pelbagai jenis wayar kabel sambungan elektrik di dalam guni yang dibawa oleh kedua-dua suspek. Pemeriksaan lanjut pada tubuh badan suspek turut menjumpai beberapa peralatan yang dipercayai diguna untuk mencuri kabel. Semakan juga mendapati kedua-dua suspek memiliki rekod jenayah melibatkan dadah, curi dan pecah rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.